الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام المبعوث رحمة للعالمين محمد الهادي الأمين وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحاب الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد. Tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah yang dirahmati Allah, menyambung kembali perbincangan kita pada malam ini berkenaan dengan hukum hakam, isu-isu semasa, penjelasan hukum yang dikeluarkan oleh pihak pejabat mufti wilayah persekutuan. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah, pada malam ini insya-Allah kita akan cuba meneliti, membincangkan, mengulang kaji terhadap satu isu yang hangat juga diperkatakan sekarang ini. Dan isu ini, kalau boleh saya simpulkan pada malam ini, tentang konsep ataupun kefahaman tentang kerjasama, tolong menolong menurut perspektif agama. Ta'awun ataupun tolong menolong ataupun kerjasama mengikut pandangan agama. Pertama sekali, Allah Ta'ala berfirman di awal surah Al-Ma'idah, potongan ayat yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Bermaksud, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan, tolong-menolong, bekerjasama untuk membuat perkara kebajikan dan ketakwaan. Dan janganlah kamu bertolong-tolongan, yakni bekerjasama dalam melakukan dosa, yakni maksiat dan juga pencerobohan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala maha berat azab seksanya bagi sesiapa yang melanggar perintahnya. Ayat ini memberi suatu kefahaman kepada kita bahawa kita sebagai umat Islam mesti hidup tolong-menolong, mesti hidup bekerjasama. Dan kalau kita perhatikan konsep tolong-menolong ni, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, menunjukkan perihal pentingnya untuk kita ni hidup bekerjasama dan tolong-menolong. Tidak ada konsep yang disebut sebagai nafsi-nafsi masing-masing, tak ada. Okey, engkau punya hal, aku punya hal, tak ada. Hidup kita sebagai Muslim adalah hidup secara tolong-menolong, dan Allah Ta'ala menggariskan secara jelas dan tuntas tentang perintah tolong-menolong, di mana ayat ini menjadikan kita sebagai umat Islam tak pernah takut, tidak teragak-agak untuk tolong-menolong, walaupun dengan sesiapa sahaja, walaupun di mana sahaja kita berada, asalkan biar kena cara dia. Jadi Islam ini merupakan agama yang still relevant pada setiap masa.
Kerana dia bukan sebut kena tolong dengan siapa, tak kena tolong dengan siapa, tapi dia sebut bagaimana kita harus tolong menolong. Kalau kita melihat kepada ayat-ayat nas-nas yang lain, juga Allah Ta'ala menitik beratkan perihal tolong menolong. Sebagai contoh hadis Muslim, kalau tak silap saya, wallahu fi aunil abdi wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah Ta'ala akan memenuhi keperluan seseorang, membantu dia, selama mana dia memenuhi keperluan saudaranya, yakni membantu dia. Kalau kita nak Allah Ta'ala tolong kita, kita kena tolong orang lain. Kalau kita teragak-agak untuk tolong orang lain, masakan Allah Ta'ala akan tolong kita. Dalam teks yang lain, dalam hadis yang panjang, Allah Ta'ala menyebut tentang iman ni ada bid'un wa sab'una syu'bah atau bid'un wa sittuna syu'bah. Iman ini ada 70 cabang ataupun 60 cabang lebih. Okey. Wa afdaluha qawlu la ilaha illallah, berkata la ilaha paling tinggi. Tapi iman ini yang paling rendah sekali, imathatul adha 'anil tariq. Iman ini Nabi sebut ada 70 bahagian ataupun 70 peringkat, lebih kurang. Yang paling tinggi sekali ucapan la ilaha illallah, itu paling tinggi sekali. Dan yang paling bawah sekali, adnah, yang paling minimum sekali, imathatul adha 'anil tariq. Apa maksud? Kita membuang sampah daripada jalan orang yang lalu, kan? Jalan raya, jalan laluan orang, tiba-tiba ada benda yang mengganggu orang berjalan, sampah ke, kayu ke, pokok tumbang ke, ataupun apa sahaja mengganggu, kita buang benda tu. Walaupun mungkin sampah yang kecil je, kita buang je. Sepotong kayu kita buang je, itu besar dia punya fadilat dia, kelebihan dia. Sehingga disebut iman, yang antara maksud iman ialah kita membuang sampah daripada jalan. Begitu sekali Allah Ta'ala menitik beratkan, kita panggil konsep kerjasama, tolong menolong manusia, sesama manusia. Kita sebagai umat Islam, kita mengamalkan konsep tolong menolong. Dan di sana Allah Ta'ala gariskan, buat garis panduan. Kamu nak tolong menolong, buatlah. Kamu nak bekerjasama, buatlah. Cuma dalam perkara-perkara kita panggil perkara baik, yang dia panggil sebagai albir wa taqwa, perkara kebaikan dan perkara ketakwaan. Kalau benda tu membawa kebaikan, nak buat. Dan yang tak bolehnya, kita melakukan kerjasama ataupun tolong menolong perkara yang menjurus kepada dosa dan menjurus kepada permusuhan, pencabulan, kezaliman dan sebagainya. Ini jangan buat. Jadi setiap masa tolong menolong itu still relevan. Kita boleh menolong dengan sesiapa sahaja, dan kita boleh tidak menolong dengan sesiapa sahaja di atas garis panduan yang telah Allah Ta'ala gariskan tadi. Baik boleh, tak baik tak boleh. Jadi bila dah di-layoutkan satu parameter ataupun guidelines bagaimana kita harus bekerjasama, maka pandai-pandai kita lah tentukan mana kita kena buat list down, senaraikan perkara-perkara yang baik, dan kita kena senaraikan perkara-perkara yang tidak baik. Perkara yang baik kita buat, perkara tak baik tak buat. Itu jelas. Okay? Tidak ada second choice ataupun kata kedua berkenaan benda ni. Yang baik buat, yang tak baik tak buat. Para ulama kita, ulama fiqh ni, berdasarkan kepada ayat ini, mereka membuat pengkajian fiqh, penelitian. Okay? Mereka buat study, research tentang tolong menolong ni.
Maka keluarlah 4 bentuk tolong menolong. Ada keluar 4 bentuk kerjasama. Okey? Kerjasama terbagi pada 4 bentuk ataupun 4 situasi. Pertama, jikalau tolong menolong membawa kepada perkara haram secara pasti, okey, yang mungkin pada asalnya benda tu harus, tapi akhirnya membawa kepada benda haram, maka hukumnya adalah haram. Contoh mudah lah kan. Kita bagi duit kepada penagih dada. Kita tahu dah dia ni penagih dada, tiba-tiba kita bagi duit. Bagi duit itu sedekah. Benda yang asal dia boleh, tapi kerana membawa kepada perkara haram, maka hukumnya haram. Dia bukan semata-mata ustaz saya bagi sedekah je. Yelah, betul dah sedekah, sumbangan, tapi sumbangan membawa kepada perkara haram, maka dia anggap sebagai haram. Kaedah fiqh sebut lil wasail hukmul maqasid. Apa dia? Hukum sesuatu wasilah bergantung kepada objektif dia. Kalau buat benda baik tapi akhirnya buruk, dia anggap sebagai benda buruk. Pasti. Satu. Yang kedua, kalau kebiasaannya, bukan pasti, kebiasaannya menyebabkan berlaku perkara haram, perkara dosa, perkara tak baik tadi, maka kebanyakan ulama menilainya juga sebagai haram, tak boleh. Okay? Kebiasaannya, kalau kita beri sedekah ni dia melakukan perkara haram, maka pandangan ulama kebanyakan mengatakan perkara tu haram, sebab 50-50. 2. Yang ketiga, kalau kita rasa-rasa, okay? Kalau kita rasa-rasa kalau kita bagi duit ini, dia beli rokok ke, dia beli dadah ke dia beli makanan, kita 50-50 kan. Okay? Pada masa tu boleh tak boleh bergantung kepada dia panggil apa, bergantung kepada langkah-langkah berhati-hati yang lain. Tak boleh semata-mata bagi, cuba juga kena buat langkah-langkah pencegahan tambahan. Sebagai contoh, kita beritahu, ni bagi duit ni jangan beli sebarangan, beli nasi. Kalau tidak, saya buat report polis, sebagai contoh. Kena bagi, baru boleh bagi. Itu kalau pada sangkaan. Okay, sangkaan kita ni boleh tak boleh bergantung kepada kita buat langkah-langkah pencegahan yang tambahan. Okay. Dan yang keempat, kalau pasti perkara itu membawa kepada kebaikan, tak ada masalah, itu dibenarkan. Ini 4 situasi yang ulama kita mengkaji tentang hukum fiqh. Pasti haram, haram. Kebiasaan haram, haram. Sangkaan haram, bergantung kepada langkah-langkah yang kita buat. Dan pasti baik, dia menjadi baik. Ini selalu saya sebut contoh, nak bagi orang duit berhutang. Nak bagi duit kepada seseorang yang nak tangguh hutang. Kita tolong kan, dia panggil kerjasama tu kan. Kita jangan terperangkap, kita panggil terperangkap, kerana kena tolong orang wajib kita beri hutang. Tidak. Dia tengok juga situasi. Tengok situasi. Jikalau kita bagi hutang kepada seseorang yang memang dia ni, memang kita sebut kaki kelentong punya, tak pernah bayar hutang orang, memang famous dia ni tak bayar, maka kita beri tu, walaupun niat kita baik, nawa kita baik, kita mungkin tak boleh pahala, tapi boleh dosa, kerana kita bertolong-tolongan kepada perkara yang tak baik. Okay? Tak boleh bagi, saya tak boleh bagi awak duit ni. Saya ni berhutang, tahu, tapi awak ni memang heboh, orang kenal semua awak ni kaki tak bayar punya. Kalau ataupun saya bagi awak ni, awak buat perkara-perkara yang tak baik, jangan bagi. Jangan bagi. Tak semestinya bila kita nak berhutang kita kena buat, tidak. Sebab Tuhan bagi garis panduan tadi, at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Jangan at-ta'awun 'alal ithmi wal 'udwan. Kalau kita bagi, kebiasaan dia ni kaki kelentong juga, tak bayar. Ini pun kebanyakan ulama katakan haram, tak boleh ni.
jangan bagi. Tapi kalau sangkaan kita dia tak bayar, yang ni kita kena buat langkah-langkah pencegahan. Mungkin kena buat suatu perjanjian ke, recording dengan telefon ke, ni saya bagi hutang ni. Ni kalau awak tak bayar ni saya akan bawa kepada pihak berkuasa. Itu mungkin boleh. Namun kalau dia betul-betul orang baik, terkenal dengan orang baik, memang betul-betul dia perlukan, boleh kita bagi. Nampak tak? Bagaimana Islam menggariskan kerjasama supaya kita ini dapat melakukan dengan cara yang paling adil dan paling selesa kepada diri kita dan juga kepada orang lain. Baik, berkenaan sehubungan dengan itu, ada beberapa fatwa-fatwa penjelasan hukum yang dikeluarkan oleh pihak pejabat mufti berkenaan dengan kerjasama. Terbaru ini, hukum menyertai acara larian, anjuran bank konvensional. Satu bank yang berasaskan riba, dia buat suatu pesta larian. Rasanya kawasan masjid kita ni pun terlibat juga kan. Sampai orang nak sembahyang subuh pun payah pada hari itu. Okay? Dia buat. Walaupun larian tu sukan. Sukan ni okey je, apa masalah kita berlari untuk kesihatan. Tapi dia dianjurkan oleh sebuah bank yang berasaskan riba. Maka ulama kita yang buat kajian benda ni, dia mendapati bahawasanya dari sudut duit yang kita sumbangkan itu, dia menyumbang kepada aktiviti-aktiviti riba. Dan bila kita pergi itu, secara tak langsung dia mempromosikan amalan-amalan riba yang Allah Ta'ala isytihar perang. Maka dalam, tuan-tuan boleh rujuk kepada Bayan Linnas siri ke-276, hukum menyertai acara larian anjuran bank konvensional. Okey, jika larian melibatkan mempromosi sistem bank riba, maka ia tidak diharuskan oleh syarak, tak boleh. Okey, kalau ada syarikat buat arak, syarikat alkohol, syarikat tobacco sebagai contoh, nak buat satu benda kebajikan, kita tidak boleh menyertai acara tersebut kalau ia menampakkan kita mempromosikan perkara-perkara yang bertentangan dengan syarak. Tak boleh. Ustaz, walaupun berlari sekali pun pergi berlari tempat lain, luah lagi, tak boleh. Ni Islam ni dia ajar. Ada tempat yang kita boleh kerjasama, ada tempat yang tidak boleh bekerjasama. Kalau tuan-tuan nak baca dengan lanjut, boleh rujuk kepada Bayan Linnas dalam masalah hukum menyertai acara larian anjuran bank konvensional. Di samping itu juga, ada juga fatwa pejabat mufti berkenaan dengan penglibatan Muslim dalam aktiviti rumah ibadat agama lain. Sebagai contoh, bolehkah kita ni sebagai kontraktor ambil upah untuk bina rumah ibadat agama lain? Boleh ke tak boleh? Kita ni kontraktor Melayu, Muslim, tiba-tiba mengambil upah untuk membina sebuah rumah ibadat agama lain. Okay? Berdasar kepada garis panduan yang diberikan tadi, yang Allah Ta'ala sebut al-birri wat taqwa, al-ithmi wal udwan, maka pejabat mufti mengeluarkan kenyataan tak boleh. Haram untuk mana-mana kontraktor lah dia panggil untuk membina rumah ibadat agama lain, kerana bila kita membina rumah ibadat lain, seseolah kita mempromosikan kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Tak boleh. Tegas. Walaupun bayarannya lumayan, walaupun apa sahaja, kesyirikan, benda yang al-ithmi wal udwan, yang Tuhan larang kita bekerjasama. Lepas tu, Ustaz, kalau saya ni pekerja saya ni pekerja kontraktor tu, saya diupah, kena buat. Ini pun pejabat mufti keluarkan garis panduan, kalau kita pekerja kena bincang. Tak boleh semata-mata dah pekerja kita terima, tak, kena bincang, kena beritahu kepada majikan bahawa membina rumah ibadah tak boleh, kena bincang. Okey. Tapi sekiranya sampai kena buang, dan bila kena buang tu mungkin tak ada pekerjaan lain,
pada sangkaan kita pada masa tu bolehlah terima secara darurat, tapi jangan kita mengiktiraf pekerjaan kita. Tetap kita kena cari jalan untuk kita jangan terlibat dalam membina rumah ibadah. Begitu juga ada heboh, ingat dulu musim banjir, hukum Muslim membersihkan rumah ibadat agama lain. Kan kena banjir. Ini tuan-tuan boleh rujuk pada Al-Kafi 1852, hukum Muslim membersihkan rumah ibadat agama lain. Kan kita mungkin orang muda pergi tolong bersihkan kerana rumah ibadat agama lain itu terkena banjir ke apa ke, kita tolong pergi bersihkan. Boleh ke tak boleh? Pejabat mufti menyatakan seseorang Muslim tidak boleh melibatkan diri dalam kerja gotong royong membersihkan rumah ibadat agama lain. Tak boleh. Alasan dia, hal ini kerana ia dibimbangi boleh menjerumuskan seseorang itu ke dalam kategori membantu ke arah kesyirikan yang jelas di dalam agama Islam. Tak boleh. Walaupun membersihkan daripada banjir sebagai contoh, tetap tak boleh. Ini tak boleh. Lepas tu, yang bolehnya macam mana? Namun hal ini tidak sama sekali menegah kita daripada menaikkan hak kemanusiaan yang lain dengan membantu dan Muslim yang terkesan dengan sebarang musibah atau yang memerlukan bantuan dengan cara lain. Antaranya dengan membersihkan rumah kediaman dan harta benda mereka serta menghulurkan bantuan keuangan dan barang keperluan. Tegas kita. Bukan saya tak saya tolong awak, tapi agama. Saya tidak boleh menolong ke arah perkara al-ithmi wal-udwan. Tapi sebagai manusia, kalau rumah awak terbakar, awak susah, awak tak ada makan, menjadi kewajipan saya untuk bantu awak. Tak apa, saya boleh pergi bersih rumah awak, saya boleh pergi susun peralatan rumah awak. Awak tak ada makanan, saya boleh hantar beras, tak ada masalah. Tapi bab itu, bab kesyirikan, al-ithmi wal-udwan, Tuhan tulis dengan jelas, tak boleh. Nampak ni? Ini bagaimana bentuk kerjasama yang saya tampilkan dalam contoh-contoh fatwa yang dikeluarkan oleh pejabat mufti. Seterusnya, contoh yang pernah kita bincang baru ni, Irsyad Fatwa seri ke-791, hukum pemandu e-hailing Muslim menghantar penumpang ke rumah ibadat agama lain. Kan kita pemandu e-hailing, tiba-tiba dapat order penumpang tapi dia nak pergi ke rumah ibadat agama lain. Ini pun ada penjelasan dia, kerana kadang-kadang pergi ke rumah ibadat agama lain tu kita tak tahu dia betul-betul pergi situ ke, ataupun dia nak singgah ke, ataupun sebagai penanda untuk dia pergi tempat sebelahnya. Dan dia pergi tu dia nak beribadah ke, dia nak jumpa orang ke, dia nak menutai ke, kita tak tahu. Maka di situ ada penghuraian. Jikalau kita tahu memang dia pergi tu untuk beribadah, kalau boleh kita elakkan. Tak boleh mudah-mudah untuk kita menghantar penumpang ke rumah ibadat agama lain jikalau terbukti dia pergi tu untuk beribadat. Kalau boleh cancel lah. Tapi kalau kita tidak pasti, tak confirm, mungkin dia pergi tu nak berhenti situ, tapi dia nak pergi supermarket tepi tu contoh ke, ataupun nak jumpa kawan ke, itu tidak menjadi masalah. Jadi maknanya kalau betul-betul terbukti, itu tak dibenarkan, kerana dia membantu kepada al-ithmi wal-udwan. Al-birri wa taqwa tidak apa. Okay? Bahkan juga pejabat mufti mengeluarkan satu huraian, sekiranya pemandu e-hailing mendapati bahawa perkhidmatan tersebut kebiasaannya dilazimi dengan perkara-perkara yang haram, maka wajib baginya meninggalkan pekerjaan tersebut. Kalau pekerjaan itu memang benda haram selalu, maka tak boleh untuk kita mengambilkannya. Seterusnya, sikit lagi tuan-tuan, masalah memberi makan daging korban kepada non-Muslim. Ini pun buku kerjasama kan, kita korban, daging korban kita raya haji, bolehkah kita beri kepada non-Muslim? Ini Jazakuasa Fatwa Johor membuat satu garis panduan yang menarik. Kata dia, kalau menurut pandangan sebenar, tidak boleh daging korban, sama ada sunnah ataupun wajib, kita beri kepada bukan Islam, kerana ini benda ibadat. Benda ibadah tidak boleh kita beri kepada orang yang tidak sembah Allah Ta'ala.
Tak boleh. Tak korban. Namun dia kata, kalaulah kerana kita hidup ni bermasyarakat, jiran tepi rumah kita, rakan sepejabat, kalau kita rasa perlu untuk kita beri, boleh kita beri dalam portion, kita masak dulu, buat jamuan. Kerana ibadat korban ni dia ada 3 kan. Yang ketiga tu kita bagi sebagai jamuan. Jamuan ni siapa-siapa pun boleh makan. Jikalau kita rasa perlu untuk kita beri makan daging korban kepada mungkin kawan kita yang rapat, yang baik, yang bukan menghina agama Islam, yang kita rasa sebagai satu dakwah, boleh kita makan. Tapi dalam bentuk kita masak dulu, kita buat jamuan. Dan pada masa tu mungkin kita boleh campur dengan daging yang bukan dalam bentuk korban. Itu cara dia. Boleh kan? Boleh. Dan yang ketiga, dalam masa agihan daging korban mentah, bolehkah kita beri kepada non-Muslim? Jatuh kuasa Fatwa Johor beritahu, kita mesti utamakan kepada anak-anak orang Islam ataupun keluarga Islam yang susah dahulu. Jikalau ada lebih, barulah kita boleh bagilah lebihan daging tersebut kepada bukan Islam. Jangan kita letakkan mula-mula agihan tu nak bagi kepada non-Muslim, tak boleh. Kerana ini ibadah, kena beri kepada Muslim dulu. Jikalau di sana ada lebihan, baru kita boleh bagi. Tengok bagaimana Islam meletakkan tadi kerjasama dengan boleh dan tak boleh. Dan akhir sekali saya nak sebut pada hari ini, ada satu fatwa menarik, Irsyad Fatwa seri ke-660, hukum menyokong kelab bola sepak yang mengiktiraf amalan LGBT. Kita minat sukan, ada kelab sukan kita minat, tapi kelab tu pula dia pergi menyokong LGBT. Tak dapat tidak kebanyakan kelab-kelab sukan yang bukan di luar negara, bukan negara umat Islam ni, dia menyokong LGBT. Kita minat bola tu je, sukan tu je, kita tak minat LGBT tu, tapi kelab tu pergi menyokong LGBT. Jadi kita menyokong kelab tu dalam semangat kesukanan, halal ke haram? Okey. Ini pun pejabat mufti beritahu, tidak menjadi satu kesalahan untuk meminati mana-mana kelab bola sepak, tak ada masalah. Kerana itu kesukanan. Yang menyatakan solidariti atau kelab yang berkempen ke arah normalisasi LGBT. Maknanya kita hanya sokong kelab tu je. Yang kelab tu pergi sokong apa dia punya pasal lah. Itu dia panggil bukan kerjasama antara kita dengan LGBT tu. Itu hanya kerjasama kita dengan kelab tu. Yang kelab tu buat benda-benda haram, itu di luar kita punya kontrol kita. Tapi dengan syarat, jangan pula kita pun meredai amalan LGBT tu. Tak boleh lah. Sekadar untuk menyokong kelab, itu dibenarkan oleh agama Islam. Namun dalam kita menyokong kelab bola sepak yang diminati, hati kita mestilah disertai dengan rasa tidak redha dengan kempen mempromosi LGBT yang dijalankan itu. Selain itu, kita juga dilarang untuk memakai jersey yang mempunyai simbol sokongan terhadap gerakan LGBT seperti simbol pelangi pada lengan jersey. Dan dilarang juga untuk kita mengongsikan hantaran-hantaran di media sosial yang mempromosi amalan LGBT, kerana ia juga termasuk dalam kategori berkempen ke arah kemaksiatan. Ini fatwa yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti. Maka jelas di sini kesimpulan pada hari ini, kita punya ulang kaji kita fiqh ni, mana kita ni umat Islam ni ialah umat yang berprinsip, umat yang ada stand kita sendiri. Okay? Ada ketika kita boleh bekerjasama dalam perkara-perkara kebaikan, dan ada ketika kita tidak boleh bekerjasama dalam perkara-perkara yang mendorong ke arah kemaksiatan. Jangan sekali-kali kita ni nama je Islam tapi hidup macam lalang. Kadang-kadang ke sini pun boleh, kadang-kadang ke sini pun boleh. Ini manusia yang gagal, yang tidak akan mendapat kejayaan
tidak dihormati, tidak akan mengungguli kehebatan dunia, apatah lagi untuk menjadi hebat di akhirat kelak. Ia bukan mengajar kita untuk menjadi keras kepala, tidak, menjadi kita benci kepada perkara-perkara baik, tidak, tapi kita tahu di mana kita berada, di mana sempadan-sempadan red flag yang tak boleh kita rentasi. Ini mesti kita ada, barulah kita akan dihormati oleh orang lain. Ini perkara yang perlu kita tekankan. Mengapa Islam buat garis panduan kerjasama, yang mana boleh, yang mana tak boleh. Tambahan, saya nak tambah sikit lagi tuan-tuan, apa yang berlaku sekarang ini dalam peperangan yang berlaku di Palestin terhadap saudara-saudara kita di Palestin. Kalau tuan-tuan buka sekarang ini media sosial, dia bukan setakat Islamfobia, tapi mereka cuba buat satu propaganda yang menyatakan bahawa Islam ini jahat, mereka itu baik. Mereka memanipulasikan, dia seleweng. Ada satu tadi yang saya tengok menarik tadi, dia buatkan macam sejarah, tapi dia yang mana di akhir itu dia menunjukkan bahawa Islam ni suatu keganasan. Islam agama ganas, Islam menyuruh kepada pembunuhan, seolah Islam ni membunuh berjuta-juta umat Islam. Sedangkan Nabi Muhammad dari segi faktanya seorang pun tak pernah bunuh orang. Nabi Muhammad, walaupun Nabi Muhammad ni berperang berbelah-belah kali peperangan Nabi, seorang pun Nabi tak pernah bunuh. Dan bagaimana Islam melarang bila kita berperang, jangan kita suka-suka memotong pokok-pokok. Kalau pokok pun tak potong, apatah lagi kita nak bunuh orang. Tapi perkara ini dibuat di media sosial, diambil kesempatan dengan apa berlaku di Palestin untuk menunjukkan bahawa Islam ini ganas. Maka seharus kita, kalau kita tak mampu nak membalas pun, kita tunjuk satu sikap kita pada hari ini bahawa kita adalah umat Islam yang berprinsip. InsyaAllah dengan berprinsip ini kita akan berjaya di dunia maupun di akhirat. Setakat itulah sekadar perkongsian ilmu fiqh kita pada malam ini. Kalau tak jelas, tuan-tuan boleh merujuk kepada website ataupun Facebook Pejabat Mufti. Google je perkataan-perkataan yang saya sebutkan tadi. Tajuk tadi, insya-Allah ada penjelasan yang panjang lebar yang boleh tuan-tuan semua membaca dan memahaminya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisanil muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.